Kalaulah zaman krisis begini, bukan manusia yang namanya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, saya tak jangka 3 buah kapal minyak kita boleh lepas Selat Hormuz. Datuk Seri Anwar dan juga Malaysia ni dilihat sebagai jambatan antara dunia barat dan dunia Islam. Dan mereka melihat Datuk Seri Anwar ni dengan kepetahannya, dengan daya diplomasi, gaya diplomasi yang agak luar biasa bagi seorang pemimpin. Beliau boleh duduk, boleh bergelak ketawa dengan semua pemimpin dunia dan seolah-olah tidak ada gap antara beliau dengan pemimpin yang berkenaan. Kan? Kita sebutlah siapa pun. Kan? Kuasa-kuasa besar dunia. Kan? Termasuk Amerika dan termasuk Rusia, termasuk India, China. Dia boleh duduk sama, dia boleh bergurau senda dengan mereka dan dia boleh memecah tembok-tembok. Kan? Tembok-tembok komunikasi antara seorang pemimpin dengan seorang pemimpin yang lain. Kan? Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin dunia lain, kalau jumpa dengan dengan Presiden China ke, dengan Presiden Amerika ke, ataupun Rusia ke, ataupun Brazil ke, dia ada terlalu formal kan, perbincangannya. Maknanya dari segi hubungan diplomasi, dari segi komunikasi itu agak keras. Dia tidak lunak. Tapi berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kelebihan yang ada pada beliau. Kenapa beliau jadi begitu? Sebab beliau ini dilatih daripada dahulu, daripada zaman mudanya. Dan ketika zaman mudanya dia pernah jadi wakil belia di PBB, dan dia pernah duduk dalam OIC, dia pernah berada di pentas dunia seawal usia muda. Zaman ABIM lagi. Zaman ABIM. Zaman MBM, Majlis Belia Malaysia. Dan apatah lagi ketika mana beliau duduk dalam kerajaan, hubungan beliau dengan Al Gore umpamanya. Beliau antara orang yang terlibat dalam penubuhan IT dan beberapa organisasi besar antarabangsa. Dan beliau ini bukan pemimpin biasa-biasa. Dan pada saya, kita rasa bertuah ada pemimpin seperti beliau. Kan? Sebab itu saya selalu sebutkan, saya kata, kalaulah zaman krisis begini, bukan manusia yang namanya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, saya tak jangka 3 buah kapal minyak kita boleh lepas Selat Hormuz. Kan? Tak boleh. Kan? Tapi walaupun orang kata dia Perdana Menteri telefon, memang dia Perdana Menteri, memang dia telefon orang. Kan? Dan telefon itu bukan telefon kosong, bukan macam kita telefon. Kita telefon tak ada orang nak layan. Tapi dia boleh telefon direct dengan Presiden Iran. Dia boleh telefon direct dengan pemimpin tertinggi Iran dan boleh berunding untuk macam mana nak melepaskan kapal kita tanpa berkena tol. Kan, kalau tidak tol 8 juta tu. 2 juta US dollar. Bukannya sikit. Kan? Dan kita berjaya lepaskan. Dalam taklimat baru ni oleh Petronas kepada ahli-ahli parlimen, kebetulan saya ada sama. Dan Petronas bagi tahu, alhamdulillah kita boleh lepas 3 kapal kita. Dan sekarang ni kita sedang berunding dengan beberapa negara lain untuk beli minyak mentah. Datuk, kalau kita tengok hari ni bukan senang negara-negara pengeluar minyak yang ada untuk nak jual minyak dengan mana-mana negara lain. Sebab mereka lebih utamakan untuk menjaga keperluan domestik. Tetapi dengan Malaysia, mereka bersedia untuk jual. Pasal apa? Sebab Malaysia ada Anwar Ibrahim. Sebab hubungan yang baik dengan negara-negara ini. Kan? Kita dapat bekalan minyak daripada Afrika, kita dapat bekalan minyak daripada Selatan Amerika, kita dapat bekalan minyak daripada negara Teluk, beberapa negara Teluk yang tidak melibatkan Selat Hormuz. Kan? Kita kena ingat, kita punya keperluan minyak daripada Selat Hormuz tu lebih daripada 40%, hampir 50% keperluan kita. Kan, datang daripada laluan yang berkenaan. Kan? Tapi bila kita lepas 3 kapal, ada 2,000 lebih kapal tersangkut di situ. Bukan sikit tau. 2,000 lebih kapal tersangkut di situ. Kapal Thailand umpamanya kena tembak. Kan? Sekarang ni negara-negara Asia Tenggara ni minta tolong Perdana Menteri untuk berunding dengan Iran supaya melepaskan kapal-kapal mereka. That's how special our Prime Minister. Jadi maknanya, sebab tu saya nak ajaklah rakyat. Bukanlah kita ni pentaksub Datuk Seri Anwar, tetapi dalam keadaan macam ni, kita rasa bangga lah sebagai rakyat Malaysia. Dan seharusnya kita bangga. Sebab kita punya Perdana Menteri yang begini,
yang punya keupayaan dan kemampuan diplomatik yang sangat luar biasa. Yang tak ada pada pemimpin dunia lain. Kan? Dan kalau kita tengok dalam krisis ini, bagaimana Datuk Seri Anwar memainkan peranan beliau. Kan? Maknanya kita tidak menggadaikan prinsip. Kan? Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa tindakan Israel dan Amerika ke atas Iran itu adalah salah dari segi prinsip kemanusiaan. Prinsip itu kita pertahankan. Dan dia menyatakan dengan tegas bahawa itu adalah satu kesilapan yang tak boleh dimaafkan oleh dunia. Tindakan itu. Maknanya menyerang tanpa sebab. Menyerang tanpa sebab. Itu tak boleh dan dilakukan. Malaysia telah membawa usul di Parlimen pun. Kita bawa usul dan kita mendesak, kita mengajak negara-negara lain untuk turut sama. Mendesak supaya dihentikan perang ini. Dan yang boleh menghentikan perang ini bukan Iran. Yang boleh menghentikan perang ini adalah Amerika dan Israel. Mereka kena berhentilah. Kan? Selagi mana mereka terus menyerang, dan kita tak salahkan Iran kalau Iran terus menyerang balik, balas. Kan? Dalam usaha untuk mempertahankan diri. Baik. Jadi Datuk Seri Anwar, dia tegas dalam soal prinsip, tidak menggadaikan prinsip. Dalam masa yang sama, hubungan diplomatik dengan negara-negara yang berkenaan, Amerika umpamanya, kita kekalkan hubungan diplomatik dengan baik. Sebab itu syarikat-syarikat Amerika di Malaysia tak ada yang tarik diri. Walaupun tengok kita tegas macam ni kan, mengkritik tindakan Amerika, tak ada satu pun syarikat Amerika di Malaysia yang tarik diri, yang tutup operasi dan berpindah kerana marah dengan pendirian Malaysia. Tak. Sebab mereka tahu Malaysia bertindak atas dasar prinsip dalam masa yang sama mengekalkan hubungan baik dan diplomasi dengan negara lain, terutama negara seperti Amerika.